Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bagi meneruskan pembelajaran kita pada minggu ini, kita akan masuk ke subtopik 4.3 iaitu kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Kita akan lihat dulu apakah yang melibatkan kerjasama di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, iaitu kerjasama dalam pembangunan sosioekonomi, pemeliharaan khazanah negara, perumahan dan juga keselamatan. Kerjasama dalam pembangunan sosioekonomi ini melibatkan pembangunan tanah. Di awal kemerdekaan, kerjasama sosioekonomi ini tertumpu kepada pembukaan tanah baharu dan juga program in situ. Pada tahun 1956, kerajaan persekutuan telah menubuhkan Felda ataupun Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan, di mana Felda ini telah menyalurkan bantuan keuangan kepada kerajaan negeri di bawah rancangan pembangunan tanah baru. Dan pada tahun 1966, FEKRA ditubuhkan, di mana FEKRA ini merupakan Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan bagi menyatukan, memulihkan dan membangunkan tanah kerajaan negeri yang terbiar di seluruh negara. Tadi ada disebut pasal program in situ. Program in situ itu menekankan pembangunan fizikal desa seperti penyediaan kemudahan asas, rumah rakyat dan pusat pertumbuhan ekonomi. Untuk yang Felda tadi sebagai contoh, rancangan pembangunan wilayah pertama yang diusahakan oleh Felda iaitu segitiga jengka yang diilhamkan oleh Tun Abdul Razak Hussein. Yang kedua, kita akan lihat kepada pembangunan wilayah, di mana kerajaan persekutuan telah membuka kawasan yang lebih luas di beberapa buah negeri untuk membangunkan wilayah baru. Jika anda lihat peta di atas tu, di sebelah kanan, itu adalah taburan pembangunan wilayah di Semenanjung dan juga di Sabah, Sarawak. Kita ada Kedah di Kedah, Perda di Pulau Pinang, Kejora di Johor, Dara di Pahang, Ketengah di Terengganu dan Kesedar di Kelantan Selatan. Di Sabah kita ada Lembaga Kemajuan Tanah Sabah dan di Sarawak kita ada dua, iaitu Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak dan Lembaga Penyatuan Pemulihan Tanah Sarawak. Yang ketiga, pembangunan koridor wilayah. Ini merupakan perancangan strategik jangka panjang yang memberikan tumpuan kepada pembangunan di negeri dan wilayah yang kurang pesat. Ini adalah bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan di negeri dan juga wilayah. Anda boleh lihat di jadual 4.1. Di situ ada dinyatakan rancangan pembangunan koridor wilayah yang terlibat di Johor, Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Utara Perak. Ada juga di Pahang, Terengganu, Kelantan dan daerah Mersing Johor, wilayah tengah Sarawak dan seluruh Sabah. Seterusnya kita lihat kepada kerjasama pemeliharaan khazanah negara dan juga iaitu pengurusan taman negara dan pengurusan taman laut. Pengurusan taman negara ini adalah untuk melindungi hidupan liar. Antara akta yang diperkenalkan ialah Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972 yang digantikan dengan Akta Perlindungan Hidupan Liar pada tahun 2010 dan dikenali sebagai Akta 716. Pada tahun 1972 hingga 1978, Kerajaan Persekutuan telah mengambil alih semua jabatan Megas Tua di Semenanjung Malaysia dan dinamakan dengan Perhilitan. Untuk di Sabah, dia ada Jabatan Hidupan Liar Sabah dan Sarawak dia ada Perbadanan Perhutanan. Anda boleh lihat peta yang di atas itu menunjukkan taburan Taman Hidupan Liar dan Taman Negara yang ada di Semenanjung. Ada di Perak, Pahang, Kelantan, Terengganu dan juga Johor. Kemudian pengurusan taman laut. Kerajaan Persekutuan telah membentuk dasar yang berkaitan dengan taman laut, manakala kerajaan negeri dia merangka pembangunan di pulau. Penyelesaian pentadbiran taman laut, penyelesaian pentadbiran taman laut dibuat melalui mesyuarat Majlis Penasihat Kebangsaan
taman laut dan juga reserve laut yang dianggotai oleh kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Jabatan Taman Laut dipindahkan ke Jabatan Perikanan Malaysia. Okey, ada peta di bawah itu menunjukkan taburan ataupun peta lokasi bagi pulau-pulau taman laut yang ada di Malaysia. Okey, seterusnya kerjasama penyediaan perumahan rakyat. Okey, kerjasama penyediaan perumahan rakyat ini pada awal kemerdekaannya di mana kerajaan persekutuan telah menubuhkan kementerian dan kerajaan tempatan dan perumahan untuk menyediakan perumahan kos rendah, manakala kerajaan negeri menyediakan tanah yang dijual kepada kerajaan persekutuan pada harga yang rendah untuk membuat rumah. Kemudian kita ada perumahan untuk atasi kemiskinan di mana kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri bekerjasama membina rumah rakyat untuk mereka yang berpendapatan rendah. Kerajaan persekutuan telah melaksanakan program perumahan rakyat iaitu telah membina rumah awam, manakala kerajaan negeri telah menubuhkan agensi pembangunan negeri dan telah memperkenalkan program perumahan awam kos rendah. Okey. Kemudian perumahan mampu milik yang ini pada tahun 2014 di mana Majlis Perumahan Negara telah menubuhkan Majlis Perumahan Negara telah ditubuhkan untuk merangka strategi menyediakan perumahan mampu milik untuk rakyat. Kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri telah memperkenalkan program khusus untuk memiliki rumah. Di bawah program peringkat persekutuan, program yang disediakan ialah Prima iaitu Perbadanan Perumahan 1 Malaysia dan Rumah Mesra Rakyat. Bagi peringkat negeri, Rumah Selangorku bagi kerajaan negeri Selangor, Rumah Mampu Milik Johor bagi kerajaan negeri Johor. Okey, kemudian kita lihat kepada kerjasama menjamin keselamatan di mana Kementah iaitu Kementerian Pertahanan dan KDN Kementerian Dalam Negeri diselaraskan oleh Majlis Keselamatan Negara. Okey, kita lihat dulu apa yang berlaku di Sarawak iaitu ancaman komunis pada masa Tun Abdul Razak menjadi Perdana Menteri Malaysia yang kedua. Okey, Tun Abdul Razak telah mengisytiharkan Sarawak sebagai Rajang Area Security Command iaitu RESCOM. Dan Ketua Menteri Sarawak sebagai pengarah operasi telah menyelaraskan fungsi dan aktiviti pasukan keselamatan dengan pejabat awam dalam kawasan RESCOM. Dan RESCOM ini telah dibubarkan pada tahun 1995 dan diselaraskan di bawah MKN, Majlis Keselamatan Negara. Manakala di Sabah pula, ESKOM ditubuhkan ekoran pencerobohan pengganas di kawasan Sulu, Lahad Datu pada 2013. Misi ESKOM adalah untuk meningkatkan keselamatan kawasan Timur Sabah yang dikenali sebagai S-Zone. Okay, kalau kita lihat dalam peta di bawah itu, Lahad Datu diletakkan di bawah kawasan S-Zone. Kawasan yang berwarna merah itu iaitu yang menunjukkan 10 daerah di pantai Timur Sabah yang terlibat dalam pengawalan ESKOM. Okay, seterusnya sebagai kesimpulan, kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri dalam pelbagai bentuk memperlihatkan usaha ke arah kesejahteraan rakyat. Okey, maksudnya kita nampak bagaimana kerjasama di antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri adalah untuk rakyat. Dan kerjasama ini dapat memberikan iktibar kepada kita tentang pentingnya apabila kita bersatu dari segi fikiran, tenaga dan usaha, kita dapat membangunkan negara. Okey, sebagai tugasan dan latihan minggu ini, kita akan buat soalan struktur. Okey, ini apa yang telah kita pelajari sebentar tadi. Lihat dulu kepada kehendak soalan. Okey, baca dulu soalan ini dan lihat apakah kata kunci soalan dan apakah kata tugas bagi soalan ini. Lihat dulu dan kalau soalan tu di manakah letaknya soalan kebat, di mana letaknya soalan fakta. Kalau soalan kebat, apakah cara menjawab soalan kebat. Okey, kita akan berjumpa lagi untuk subtopik seterusnya pada kelas yang akan datang.
Sekian, terima kasih dari saya.